الحمد لله الذي أنزل القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان صلاة وسلاما دائمين متلازمين على نبينا المصطفى محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Yang berbahagia lagi dikasihi Al-Fadhil Tuan Imam, pegawai-pegawai serta ahli-ahli jawatan kuasa Masjid Ar-Ridwaniyah Bandar Diraja Kuala Kangsar, Ashabul Fadilah, tuan-tuan guru, para asatizah yang saya kasihi lagi saya raikan, tuan-tuan, puan-puan, bapa-bapa, ibu-ibu, hadirin serta hadirat, Dhuyufur Rahman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Setinggi-tinggi kesyukuran kita panjatkan ke hadrat Allah Subhanahu wa taala yang dengan limpah kurnia, inayah, taufik serta hidayahnya malam ini kita dapat bertemu sekali lagi dalam rangka dan usaha menuntut ilmu. Di malam ini insya-Allah kita akan sama-sama mengkaji dan membedah tafsiran suratul Asr. Muka surat 601. Kita baca ramai-ramai, ikut saya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, kita telah sama-sama membaca surah Al-Asr yang terdiri daripada 3 ayat. Saya amat-amat berkeyakinan bahawa semua yang berada di dalam masjid kita ni sudah pun menghafaz surah ini. Apa ya? InsyaAllah semua dah hafaz. Surah yang hanya terdiri daripada 3 ayat sahaja. Dan tuan-tuan, puan-puan, ibu bapa sekalian juga sudah pun memahami perkataan-perkataan kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Malaysia daripada bahasa asal dalam bahasa Arab. Cumanya malam ni kuliah kita ada sedikit huraian dan sedikit kupasan. Tengok ayat pertama. Ayat pertama, wal 'asr, dimulai dengan huruf waw.
selalu saya mengajak kita untuk tengok Quran, walaupun hanya 3 ayat, tapi nak tengok perkataan-perkataan, huruf-huruf, kaedah-kaedah yang ada di dalam ayat-ayat yang kita baca. Sekurang-kurangnya kita tak pandai bahasa Arab pun, dengan cara mengaji macam ni kita akan dapat memahaminya. Tak boleh ke semua, dapat juga kita faham 10%, 20% dan seumpamanya, karena kaedah telah menyatakan ma la yudraku kulluh la yutsraku julluh. Apa yang tak boleh dapat ke semua, jangan ditinggalkan ke semua. Jadi tak dapat sampai 100% pun kupasan malam ni untuk kita faham, dapat 50% pun alhamdulillah. Tak dapat 50%, 25% pun alhamdulillah. Tak dapat juga alhamdulillah, sebab kita dapat berada di dalam majlis ilmu. Huruf pertama dalam ayat pertama ialah huruf waw. Waw itu dia panggil waw apa? Wawul qasam, waw sumpah. Ayat ni Allah Ta'ala mulakan dengan sumpah. Terdapat banyak ayat-ayat dan surah-surah di dalam Al-Quran yang Allah Ta'ala mulakan dengan sumpah. Wadduha, huruf apa? Wow. Wal-laili idha saja, demi waktu duha, di pagi hari, waktu matahari sedang memancar terang benderang. Wadduha. Lepas wadduha Allah sambung wal-laili idza saja, demi waktu malam yang senyap sunyi dan gelap gulita. Allah Ta'ala mendatangkan 2 suasana dan 2 keadaan. Siang, waktu duha, matahari sedang memancar terang-terang. Kemudian Allah Ta'ala sumpah lagi dengan waktu malam yang gelap gulita dan senyap sunyi. Nak mengajak kita yang baca surah itu untuk memikirkan dan untuk merenung bahawa tidak ada mana-mana kuasa di alam ini yang mampu untuk membuat perubahan dan peralihan antara waktu siang yang terang benderang dan malam yang gelap gulita, supaya orang yang baca Quran sedar bahawa Masya Allah, Allah lah Tuhan yang maha berkuasa. Wadduha wal-laili idza saja, wasyamsi waduhaha, wal-qamari idza talaha. Semua dimulai dengan huruf wow. Wow sumpah. Wat-tin waz-zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. 4 ayat yang memulai surah At-Tin dimulai dengan huruf wow. Wat-tin, demi buah tin. Waz-zaitun, demi buah zaitun. Wa turi sinin, demi bukit Tursina di Mesir. Wa hadzal baladil amin, demi negeri Makkah yang aman ini. Allah sumpah ke tak sumpah? Semua ayat-ayat itu dimulai dengan waw wal qasam, waw sumpah. Banyak lagi contoh. Begitu juga dengan surah Al-Asr, Allah mulai dengan huruf waw wal qasam, waw sumpah, yakni Allah bersumpah dengan masa. Allah bersumpah dengan masa. Bila Allah Ta'ala bersumpah dengan sesuatu benda, dengan sesuatu perkara, ataupun dengan sesuatu objek, ini merupakan satu signal ataupun isyarat Allah Ta'ala nak menginformasikan kepada kita bahawa alat yang dijadikan oleh Allah sebagai alat sumpah itu adalah penting.
Wal 'asr, demi masa. Allah Ta'ala nak bagi tahu kat kita bahawa masa itu amat penting. Sehingga bila kita mati esok, semua manusia ni semenjak zaman Nabi Adam alaihi salam sampai zaman kita, sampai zaman anak cucu cicit kita, sampai berlakunya kiamat. Bila kiamat, semua manusia dibangkitkan di alam mahsyar. Semua manusia sebelum sempat mengorak dan mengatur langkah-langkahnya, kita semua akan ditanya. Soalan yang pertama yang akan ditanya tentang masa. Nabi kata apa? Nabi kata, la tazulu qadama 'abdin yawmal qiyamati hatta yus'al an umurihi fima afnah wa an ilmihi ma amila bih wa an jismihi fima ablah wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau kama qala. Apa makna? Nabi kata, la tazulu qadama 'abdin. Belum sempat lagi. Qadama, kalau qadamun satu kaki, qadama dua kaki. Belum sempat lagi kedua-dua kaki hamba Allah mengatur dan mengorak langkahnya di padang mahsyar yaumul qiyamah. Belum sempat lagi makcik-makcik, maklum nak mengorak langkah. Belum sempat lagi kita semua nak mengatur langkah di alam mahsyar kelak. Nabi beritahu kat kita, hatta yus'al, sehinggalah kita semua akan ditanya. Soalan pertama, an umurihi, tentang umurnya. Tentang apa dia? Tentang umur. Bila tentang umur itu ialah tentang perjalanan detik-detik masa. Umur saya 2022 ni 59 lah. Berapa dah? 59 tahun dah. 14 hari yang lalu 2021 baru kira 58. Masuk 2022 59 dah. Perjalanan detik-detik masa dalam menjalani umur ini ialah perjalanan masa. Allah kata apa? Wal 'asr, demi masa. Nak bagi tahu masa itu amat penting sehingga ianya akan ditanya oleh Allah tentang umur kita. Umur kita ialah tentang masa yang Allah anugerahkan semasa hidup di dunia. Kita buat apa? An umrihi fima afnah, umur kita ke mana kita habiskan. Jadi ingatlah, umur saya dah berjalan 59 tahun. Pernah saya sebut selalu, setiap detik masa yang berlalu adalah merupakan perkhabaran yang jelas betapa kita sudah kian hampir dengan kematian. Setiap detik masa yang berlalu adalah merupakan perkhabaran yang jelas betapa kita sudah kian hampir dengan apa? Dengan kematian. Lah ni, kita kue pelan dekat dengan mati ke kau pelan jauh dengan mati? Kue pelan dekat dah. Ramai
sahabat-sahabat kita, kawan-kawan dan kenalan-kenalan kita yang telah meninggal dunia dalam tempoh masa 2 tahun semasa musim Covid baru-baru ini. Sedang tak sedang, dalam negara kita statistik menyatakan bahawa yang mati akibat jangkitan virus COVID-19 sahaja sudah meningkat 32,000. Berapa ribu? 32,000 mati sebab COVID saja. Itu cara kita ambil suntikan tu. Seandainya kita tidak berikhtiar untuk mengambil suntikan sebagai langkah prevention, sebagai langkah pencegahan, tidak mustahil mungkin lebih pada 200,000 orang akan mati. Sebab itu Islam meletakkan kaedah al-wiqayatu khairun minal ilaj. Prevention is better than cure. Mencegah lebih baik daripada merawat ataupun berubat. Ada orang kata, ada orang ambil 2 suntikan pun mati juga ustaz. Itu hanya kes-kes terpencil. Sebab seandainya kita tidak menjalankan usaha dan ikhtiar, maka kita kena ingat Allah suruh kita berusaha dan berikhtiar. Bab mati itu di dalam tangan dan kekuasaan mutlak Allah Subhanahu wa taala. Pak cik nak setuju ke? Tak setuju ke? Serah kepada pak cik. Ada orang yang setuju dengan vaksinasi, ada orang yang menjadi apa? Menjadi anti vaksin. Jadi macam-macam kenyataan kita dengar. Ada yang mengatakan bahawa orang yang mengarahkan supaya kita ambil vaksin disifatkan sebagai dajjal. Masya Allah. Saya secara peribadi tak mau terlibat dengan tuduhan-tuduhan liar semikian rupa, kerana apa yang telah dan sedang dilakukan oleh pihak-pihak yang berwajib tidak lain hanyalah untuk menjaga keselamatan, kesihatan dan nyawa rakyat yang berada di dalam negara kita. Di samping kita berikhtiar dalam waktu yang sama sebagai seorang yang beriman, hendaklah berdoa, bermunajat, solat hajat, baca yasin, ikhtiar cara kerohanian, supaya gabungan kombinasi 2 usaha dan ikhtiar ini Allah akan selamatkan kita semua daripada dijangkiti oleh virus COVID-19. Amin ya Rabbal. Itu sikap saya, prinsip dan pegangan saya. Wal as, kembali kepada demi masa. Setelah Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan katanya demi masa, nak bagi tahu kat kita bahawa masa itu amat penting. Lalu Allah sambung ayat yang kedua. Ayat yang kedua, kita tengok pula. Ayat yang kedua bunyi apa mula-mula? Ayat yang kedua bunyi apa? Inna, alif, di bawah dia ada hamzah, bawah hamzah ada baris, bawah dia panggil kasrah. Bertemu dengan huruf nun. Atas nun pun ada syaddah ataupun sabdu. Atas sabdu tu ada baris atas baris fathah, bunyi dia inna. Inna diterjemahkan dalam bahasa Arab. Inna di sini digunakan untuk menunjukkan penegasan. Setelah Allah bersumpah demi masa, lalu Allah merangkaikan surah ini dengan ayat kedua dengan satu penegasan. Allah menggunakan alat untuk menunjukkan penegasan dengan menggunakan perkataan inna. Inna diterjemahkan dalam bahasa kita sesungguhnya. Itu penegasan.
Indeed, sesungguhnya. Sesungguhnya apa? Innal insana. Tengok roh. Tengok perkataan insan pula. Innal insana, sesungguhnya seluruh jenis manusia. Kenapa? Pasal apa Ustaz terjemah dengan seluruh jenis manusia? Sebab sebelum perkataan insan itu didahului dengan alif dan lam. Innal insan. Sebenarnya inna insan tak ada alif lam. Tapi Allah bubuh alif lam di sini. Alif lam apa? Dia panggil alif lam lil jins, untuk menunjukkan seluruh jenis manusia. Bila kata alif lam di situ, alif lam lil jins, menunjukkan seluruh jenis manusia. Sama ada manusia tu manusia hak yang muda, termasuk manusia yang dewasa, termasuk manusia yang tua, termasuk manusia yang sudah pun tergolong dalam golongan warga emas. Jenis manusia. Termasuk manusia tu manusia yang kaya, manusia tu manusia yang miskin. Innal insan. Sama ada manusia itu berkulit putih, berkulit sawo matang macam kita orang Melayu, berkulit cerah macam orang Cina, berkulit gelap macam orang India dan orang Negro. Innal insan. Sama ada orang tu orang Arab, sama ada orang tu orang Ajam. Apa makna orang Ajam? Orang Ajam adalah ghairul Arab, orang bukan Arab. Insan. Sama ada orang tu dia kaya ataupun miskin, orang itu dia rakyat jelata macam kita, ataupun wakil rakyat, ataupun menteri besar, ataupun ketua menteri, ataupun timbalan menteri, ataupun menteri-menteri, ataupun perdana menteri, ataupun digelar sebagai presiden. Innal insan, sesungguhnya seluruh jenis manusia. Kalau inna haiwan, sesungguhnya satu jenis manusia, satu jenis binatang. Kalau innal haiwan, seluruh jenis haiwan. Ini innal insan, sesungguhnya seluruh jenis manusia. Sebab itulah alif lam tu dia panggil apa? Alif lam lil jins, untuk menunjukkan jenis manusia. Bila dah macam tu, terbayanglah kita, nama kata manusia tu semua manusia. Selepas perkataan al-insan, jumpa apa pula? Jumpa innal insana lafi. Sebelum fa ya fi tu ada alif lam, ada lam saja, sekok, ada lam saja. Lam tu juga lam litaukid, menunjukkan sesungguhnya juga. Dalam ayat kedua ni ada berapa kali taukid? Ada 2 kali penegasan. Mula-mula sesungguhnya seluruh manusia. Lafi, sesungguhnya seluruh manusia. Lafi, berada di dalam khusrin, di dalam kerugian. Allah beritahu kat kita, semua manusia ni rugi, kecil besar, tua muda, hitam putih, kurus gemuk, panjang pendek, kemetot dan sebagainya. Ada pangkat, tak ada pangkat, rakyat jelata, pemimpin-pemimpin rakyat, semua jenis manusia sesungguhnya berada di dalam kerugian. Apabila Allah Subhanahu wa taala menegaskan sedemikian rupa, akan mengundang persoalan dalam pemikiran kita. Akan mengundang apa? Akan datang soalan dalam pemikiran kita. Kalau macam tu, takkan sampai seorang pun tak ada yang tak tergolong dalam golongan manusia yang rugi. Dah kata semua manusia rugi, kecil besar, tua muda, kaya miskin, rakyat jelata, pemimpin-pemimpin semua rugi, takkan sampai seorang pun tak ada aku ustaz yang tak rugi. Dia main tak persoalan? Dia main soalan. Lalu untuk menjawab persoalan itu,
kita pindah kepada ayat yang ketiga. Ayat yang keberapa? Yang ketiga. Allah kata, tengok ayat ketiga dimulai dengan perkataan apa? Ayat ketiga, Allah Ta'ala mulakan dengan perkataan apa? Illa dalam bahasa Arab disebut sebagai adatul istisna. Apa dia? Adat al-istisna, sebagai alat untuk menunjukkan pengecualian. Itu illa. Untuk menunjukkan pengecualian. Kecuali kata Allah. Ayat ketiga tu dimulai dengan perkataan illa, maksudnya kecuali, Allah kata kecuali manusia-manusia yang tidak tergolong, kecuali manusia-manusia yang terkeluar daripada kelompok dan skop orang-orang yang rugi. Yang pertama siapa? Illalladzina amanu, melainkan orang-orang yang beriman terselamat daripada tergolong dalam golongan manusia yang rugi. Bila Allah Ta'ala kata macam tu, lega sikit dada dan perasaan kita. Sebab semua yang duduk dalam Masjid Ar-Ridwaniyah malam ni, semua Allah Ta'ala anugerahkan dengan nikmat iman. Alhamdulillah. Bayangkan, andaikan kalau kita tak beriman, iman lawan dia kufur. Orang yang beriman dipanggil mukmin. Orang yang kufur dia panggil kafir. Kan susah sangat mengaji. Mukmin orang yang beriman, laki-laki. Mukminah orang yang beriman, perempuan. Kafir lawan orang beriman. Kafir orang kafir laki-laki. Kafirah orang perempuan kafir. Illalladzina amanu, melainkan orang-orang manusia yang tak tergolong dalam golongan manusia yang merugi. Kata Allah, yang pertama siapa? Illalladzina amanu, melainkan orang-orang yang beriman. Alhamdulillah. Bayangkan kalau kita tak beriman, tak iman lawan dia. Orang yang tak beriman ialah orang yang kufur. Silap tak silap, karena tak dapat nikmat iman, sekarang ni mungkin sedang berada di dalam biara-biara Yahudi, ataupun berada di mana? Di dalam gereja-gereja Kristian, ataupun sedang berada di kuil-kuil Hindu. Kita tadi masuk waktu maghrib, muazzin azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, pakat ramai-ramai di masjid. Kalau kita tak beriman jadi Hindu, apa bunyi? Apa dia bunyi? Di kuil, tontang bunyi loceng, pakat tala pergi ikut kuil. Na'udzubillahi min. Doa bersyukur, alhamdulillah, jadi orang beriman dapat nikmat iman. Maka Allah kata illalladzina amanu, melainkan orang yang beriman saja tak rugi. Itu sifat pertama, orang yang tak rugi. Maka nak kenal orang beriman, dia ada sifat-sifat dia. Dia ada ciri-ciri dia. Apa dia antara sifat-sifat orang beriman, Ustaz? Untuk menjawab persoalan tu malam ni, ambil masa Ustaz, tolong buka muka surat 177. Surah Al-Anfal. Surah apa? Surah Al-Anfal. Buka tengok 177. Jumpa pelan-pelan tak apa.
kita main dengan Quran. InsyaAllah berkat abang-abang, bapak-bapak, ibu-ibu duk rajin hari-hari main dengan Quran, InsyaAllah kita mati esok mati tengah bersama Quran. InsyaAllah. Sebab Syekh Al-Imam Ibn Kathir, iaitulah seorang mufassir yang terkenal, tafsir Ibn Kathir, berkata apa? Man 'asha 'ala syai'in mata 'alaihi. Tulis, man 'asha 'ala syai'in mata 'alaihi. Barang siapa yang biasa kebiasaannya sesuatu dia buat benda tu semasa hidup dia, niscaya mata 'alaihi, dia akan mati di atas perkara tersebut. Wa man mata 'ala syai'in bu'itha 'alaihi, dan barang siapa yang mati di atas melakukan sesuatu perkara, di akhirat pun dia akan dibangkit dalam keadaan macam mana dia mati. Masya Allah. Saya ulang balik, kok ada abang-abang nak tulis. Al-Imam Ibn Kathir berkata, man 'asha 'ala syai'in mata 'alaihi. Barang siapa yang hidup dia selalu duk buat sesuatu perkara, duk rajin buat benda tu, jadi hobi dia, jadi kebiasaan dia, mata 'alaihi, niscaya dia akan mati esok dalam keadaan duk buat benda tu. Wa man mata 'ala syai'in, dan barang siapa yang mati di atas melakukan sesuatu benda, sesuatu perkara, sesuatu perbuatan, bu'itha 'alaihi, di akhirat pun dia akan bangkit dalam keadaan macam mana dia mati. Masya Allah. Contoh, Syekh Rashid Ridha, seorang ulama besar di Mesir. Ulama besar, Syekh di Mesir di Universiti Al-Azhar. Setiap pagi dia akan pergi ke Universiti Al-Azhar mengajar. Syekh, orang besar di sana, orang alim, hafal Quran 30 juzuk, ilmu tafsir penuh dalam dada dia. Apa hadis punya banyak, kaedah-kaedah pun bijak pandai. Bila dia pergi kerja di pejabat Universiti Al-Azhar, ada supir, ada pemandu kereta dia bawa dia. Dia naik kereta sepanjang jalan daripada rumah dia sampai Azhar, baca Quran. Walaupun Quran duduk dalam pada, pegang Quran buka, baca. Saat ni petang dah selesai urusan kerja mengajar menjadi pensyarah, nak balik ke 4 ke 5 petang, naik kereta, supir bawa kereta, driver bawa kereta, buka Quran, baca Quran sampai rumah. Begitulah keadaannya. Akhirnya hari terakhir dia balik daripada Universiti Al-Azhar, naik kereta, driver dia bawa. Driver dia pun tak kacau, dia tahu dah Tok Syekh dia duk baca Quran hari-hari sepanjang pergi balik. Buka Quran, dia baca Quran. Sampailah kenderaan kereta dia tu depan rumah Tok Syekh. Berhenti kereta, driver pun turun, keluar, buka pintu kereta belakang. Begitu kat Syekh, ya Syekh, alhamdulillah wasalna. Wahai Syekh, alhamdulillah kita dah sampai dah rumah. Dia begitu, Syekh tak sahut. Apa pun tak bunyi, sengak. Rupa-rupanya dalam perjalanan balik daripada kantor Al-Azhar, duk baca Quran dalam kereta, mati dengan Al-Quran. Tangan duk pegang Quran terbuka, Masya Allah. Man 'asha 'ala syai'in, siapa yang dalam hidup dia biasa duk buat sesuatu perkara, jadi kebiasaan dia, jadi hobi dia, hari-hari hidup macam tu, mata 'alaihi, mati esok mati dalam Quran, baca Quran. Masya Allah. Bila dia mati dalam keadaan macam tu, wa man mata 'ala syai'in, siapa yang mati di atas sesuatu perkara, bu'itha 'alaihi, dia akan dibangkitkan kembali di padang mahsyar dalam keadaan macam mana dia mati. Sebab itulah bapak-bapak dan ibu-ibuku sekalian, bila kita pergi buat haji ke buat umrah, contoh kita pergi buat umrah, masuk Madinah dulu, duduk di Madinah 4-5 hari, kita pun nak bertolak pergi ke Mekah, lepas tu kita pun mandi sunat ihram, kerat kuku, cukur segala bulu-bulu yang perlu dicukuk, repair,
trim elok, kemudian kita pun pakai pakaian ihram, Masya Allah, naik bah sampai di mana? Sampai di Bir Ali. Yang pernah pergi kan, bayang, sampai di Bir Ali, pakat turun dalam keadaan beruduk, masuk dalam masjid Bir Ali, sembahyang sunat. Sunat apa? Sunat umrah, sunat ihram umrah. Lepas sembahyang sunat, dah bagi salam selesai, nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Pasang niat, sahaja aku menunaikan umrah dan aku berihram dengannya karena Allah Ta'ala. Maka kita pun keluar pada masjid di Bir Ali, naik apa? Naik bah. Dalam perjalanan kita nak pergi ke Mekah 4-5 jam tu, dalam bah, orang yang dalam ihram umrah disunatkan buat apa? Bertalbiyah. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Mengaum ucapan talbiyah sepanjang perjalanan dalam bah. Dalam ihram umrah sedang bertalbiyah, ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tiba-tiba tayar bah meletup, pom kata meletup. Driver bas lost control, terbabas bah tu, bah pun terrempap dekat batu besar tepi lebuh raya tu. Tengok-tengok ada 2-3 orang jemaah meninggal dunia dalam bah. Maka orang yang mati dalam ihram haji ataupun ihram umrah, semasa dimandikan dan dikafankan mayatnya, kalau laki-laki haram kita bubuh kepiah kat dia ataupun lebay. Pasal apa? Orang dalam ihram tak boleh pakai songkok ataupun tak boleh pakai serban ataupun tak boleh pakai ketayap. Tak boleh sapu minyak atar kat dia. Sebab orang yang berada dalam ihram haji ataupun umrah tidak boleh berwangi-wangi, tak boleh berwangi-wangian. Tak boleh piduk jubah kat dia pula. Dah mati di Mekah dalam kali ihram, kita pun tengok jubah mahal-mahal, beli jubah bagi kat dia selai, jubah putih bagi dia pakai. Tak boleh. Sebab apa? Sebab dia dalam ihram, pantang larang dia, orang lelaki tak boleh pakai pakaian berjahit. Mandi, kafan, sembahyang, tanam. Di akhirat esok kata Nabi, orang yang mati dalam keadaan ihram umrah ataupun haji, dia akan dibangkit dalam keadaan apa? Di mahsyar. Labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Masya Allah. Man 'asha 'ala syai'in mata 'alaihi wa man mata 'ala syai'in bu'itsa 'alaihi. Jadi rajin-rajinlah baca Quran, rajin-rajinlah selak Quran, berdoalah supaya kita mati dalam husnul khatimah. Tengah-tengah duk baca surah Yasin, mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Tengok tu dalam ayat 2 surah Al-Anfal, Allah Ta'ala nak mencerita kat kita di antara ciri-ciri sifat-sifat orang-orang yang beriman. Ayat 2 Allah kata apa? Innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Masyaallah. Tu Allah bagi tahu apa? Sifat orang beriman. Illalladzina manu, melainkan orang-orang yang tak rugi, kata Allah, ialah orang beriman. Apa
Apa dia sifat orang beriman? Allah mencerita kat kita, Allah memberitahu kat kita dalam surah Al-Anfal pula, dalam muka surat 177, sifat-sifat orang yang beriman yang akan terkeluar daripada golongan orang yang rugi ialah apa dia? Innamal mu'minuna, hanya saja. Tu terjemah innama. Innamal mu'minuna imanan sadiqa. Bila ada innama, kita takdirkan innama, hanya saja orang-orang yang beriman imanan sadiqan, iman yang sebenar-benar iman, imanan haqqa, iman yang sebenar-benar iman. Macam mana? Alladhi, ialah orang-orang yang idza dzukirallahu, pakcik turun sambung Ustaz. Idza dzukirallahu wajilat qulubuhum, apabila disebut kepada mereka akan nama Allah, gementarlah hati mereka. Itu sifat orang beriman yang pertama. Macam mana? Bila selalu kita dengar orang sebut nama Allah, bila masuk waktu muazzin azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dia azan. Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Orang yang benar-benar beriman akan gementar perasaan hati dia. Sebab apa? Innamal mu'minuna imanan sadiqa, innamal mu'minuna imanan haqqa, idza dzukirallahu, bila disebut kepada mereka nama Allah, wajilat qulubuhum, gementar hati-hati mereka. Masya Allah. Itu ciri pertama. Bila didengar azan, dia tak singgah di masjid, dia tak singgah di surau untuk sembahyang, ataupun kalau dia tak sembahyang, dia akan rasa gelisah, dia akan rasa hidup dia hari itu tak sempurna, dia akan rasa tak tenang. Sebab sifat orang beriman, bila sebut nama Allah, gementar hati-hati mereka. Sifat pertama. Sifat kedua apa dia? Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu. Kamu Ustaz. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan. Dan sifat kedua bagi orang-orang yang beriman itu, kata Allah, apabila tuliyat alaihim, dibaca ke atas mereka. Baca apa? Ayatuhu, ayat-ayat Allah. Apa jadi? Zadathum imanan, akan bertambahlah keimanan orang yang beriman tadi. Itu sifat kedua. Yang pertama, dengar orang sebut nama Allah, rasa gerun, rasa takut, rasa gementar. Yang kedua, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imanan, apabila dibaca ke atas mereka ayat-ayat Allah, Al-Quran. Tu baca di mana ni? Bertambah dah keimanan kita. Bila orang baca Al-Quran, bertambah keimanan kita. Bila orang baca Al-Quran, kita rasa seronok, kita rasa suka, kita rasa senang hati, kita rasa bertambah keimanan kita, maka itu menunjukkan kepada kita bahawa keimanan kita kian meningkat. Kerana di dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang kita pegang ini, al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu bertambah dan berkurang. Bertambahnya iman kita dengan bertambahnya amalan-amalan kita, berkurangnya keimanan kita dengan berkurangnya amalan-amalan kita. Menyadari hakikat ini, marilah sama-sama kita berdoa agar Allah Subhanahu wa taala memberikan peningkatan iman dengan menganugerahkan kepada kita kekuatan untuk menambahkan amal-amal saleh. Amin ya rabbal alamin. Berapa dah sifat orang beriman? Dua.
Innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Dan sifat ketiga bagi orang beriman, dan bila mereka buat sesuatu, mereka akan sentiasa bertawakal, menyerah diri kepada ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Tu tiga sifat orang yang beriman. Ada lagi tak? Tengok bawah dia. Alladzina yuqimuna as-salata. Sifat orang beriman lagi, mereka itu suka mendirikan solat. Nampak tak? Orang yang kurang iman tinggal solat. Orang yang benar-benar beriman, alladzina yuqimunas salata. Orang beriman, sebenarnya beriman, dia akan sentiasa mendirikan solat. Dalam waktu yang sama, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Wa mimma, min tu dia panggil min litab'in, menunjukkan sebahagian, kan semua, dan sebahagian daripada rezeki yang kami berikan kepada orang beriman itu. Yunfiqun, mereka itu belanjakan pada jalan Allah. Tengah-tengah mula mengajak tadi, abang kita berjalan bawa tabung, semua pakai buh bah. Semua pakai bubuh duit dalam tabung tu. Buh banyak ada, buh sikit ada. Dia tak buh dalam tabung ni, dia buh dalam tabung di luar. Masya Allah. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Tu sifat orang beriman juga. Ulaika humul mu'minuna haqqan. Mereka itulah kata Allah, orang-orang yang benar-benar beriman. Lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Dan bagi mereka darajat bukan darajah. Bagi orang beriman tu kata Allah, ada darajat dia, tingkatan dia. Orang ni tingkat keiman dia tak kat ni, orang ni tingkat keiman dia macam ni, wali-wali Allah tingkat keiman dia macam ni. Para ulama yang Allah Taala katakan ulama orang bertakwa, tingkat keiman dia macam ni. Kemudian naik lagi para tabi'in, ulama besar macam Imam Syafi'i, Imam Ahmad Ibn Hanbal, Imam Abu Hanifah, Imam Malik. Tahap keimanan mereka macam ni. Sahabat-sahabat Nabi yang turun pimpinan perang mempertahankan Islam sampai mati syahid, tahap keimanan mereka lebih tinggi. Para Nabi, tahap keimanan mereka lebih tinggi. Para Rasul, tahap keimanan mereka lebih tinggi. Rasulullah SAW lagi tinggi. Lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratun. Dan mereka akan mendapat keampunan, wa rizqun karim. Dan dijamin oleh Allah mendapat rezeki yang baik. Untuk siapa? Untuk orang-orang yang beriman. Pukul 9 tak lagi, ataupun sebelum pukul 9 malam, kita berhenti balik kepada surah Al-Asr. Balik surah Al-Asr, ringkas-ringkas nak bagi perhabis tafsiran 3 ayat ni. Pakcik pakak-pakak doa lah, bagi kita boleh mengaji. Bagi kita boleh mengaji sampai mati. Supaya kelas pengajian tafsir kita di Masjid Ar-Ridwaniyah ini tidak akan terhalang dan tidak akan dihalang oleh mana-mana pihak. Kalau terhalang dan dihalang, bagi umat Islam yang tengah mendahagakan ilmu, lebih-lebih lagi nak memahami, mendalami, menggali rahsia-rahsia ayat Al-Quran yang terdapat dalam kitab Al-Quran melalui pengajian tafsir seperti yang kita ada di dalamnya pada malam ini. Illalladzina amanu, melainkan orang-orang yang beriman. Sifat orang beriman tadi kita tahu dah dalam surah apa? Surah Al-Anfal. Lalu cukup ke tak cukup hanya mengaku beriman? Tak cukup. Yang kedua, wa amilus salihat. Untuk menyebabkan kita terkeluar, yakni
terselamat daripada golongan orang-orang yang rugi. Di samping kita dah beriman dah, alhamdulillah, kita kena buat apa? Wa amilus solihat, kena beramal dengan amal-amal soleh. Betul Allah Ta'ala kata wa amilus solihat. Allah Ta'ala tak kata wa amilus salihah. Kalau salihah mufrad. Apa dia mufrad? Singular. Singular, buat satu saja amal soleh. Tak. Wa amilus salihat. Bila salihat berbeza dengan salihah. Salihah satu, salihat banyak amal-amal soleh. Lepas mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, amal soleh yang pertama wajib kita buat lepas mengucap dua kalimah syahadah apa dia? Sembahyang. Itu amal soleh. Lepas itu sembahyang. Puasa di bulan Ramadan. Puasa di bulan Ramadan. Berapa dah? Dua. Mengeluarkan zakat. Lepas itu haji dan umrah. Hak dalam rukun Islam yang 5 tu pun dah 4 dah amal soleh. Tak masuk solat sunat ba'diyah, solat sunat qabliyah, solat sunat tahajud tengah malam, solat sunat tasbih, tak masuk lagi solat sunat hajat, tak masuk lagi sembahyang solat duha, tak masuk lagi sedekah, bantu tabung apa? Tabung banjir di belakang tu ada, tabung masjid ada, tabung wakaf ada, tabung anak yatim ada, tabung orang miskin ada. Bantu wa amilus salihat. Baca Quran, duduk dalam ilmu, tak ada kerja apa, tok guru tak mai, ustaz tak mai, duduk saja dalam masjid, niat iktikaf, ambil Quran, baca Quran, tak mau baca Quran, ambil buat tasbih, tasbih banyak-banyak, takbir banyak-banyak, tahmid banyak-banyak. Amal soleh tak? Amal soleh. Esok siang ingat pak menekanku 3 bulan dah tak pergi tengok, telefon dengar kata sakit, pergi ziarah pak menekan yang sakit. Amal soleh. Dengar kata pula, oh lama dah 2 tahun dah tak boleh nak pergi mana. Kemudian teringat kubur mak kita, kubur pak kita, lepas 2 tahun dah COVID-19, teringat nak balik mana? Teringat nak balik pergi Taiping, pergi Opah Taiping, pergi Kampung Jambu. Kat Kampung Jambu sana ada kuburan orang Islam. Siapa dia duduk di kubur sana? Antaranya kubur almarhum ayah kita, almarhum tok wan kita, almarhum tok nek kita. Naik kereta pergi ziarah kubur mak ayah kita di sana. Termasuk ke tak termasuk amal soleh? Termasuk amal soleh. Wa amilus salihat. Masya Allah. Ringkas lagi, pindah pula yang ketiga. Wa tawasau bil haq, dan saling wa tawasau alal wazni tafa'ala yatafa'alu tafa'ulan, saling pesan memesan. Saya pesan kat bapak-bapak, bapak-bapak tengok saya buat tak kena, tolong pesan kat saya. Pak pula pesan kat anak, anak pula pesan kat menantu, cikgu pula pesan kat anak murid pula kadang-kadang tegur cikgu dia. Boleh ke tak boleh? Boleh. Wa tawasau bil haq, dan saling pesan memesan dengan kebenaran. Apakah yang dimaksudkan dengan saling pesan memesan dengan kebenaran? Para ulama tafsir, para mufassirun mengatakan wa tawasau bil haq ialah wa tawasau bil Quran, saling pesan memesan dengan Al-Quranul Karim. Kita baca Quran, suruh isteri kita pun baca Quran. Dah kita baca Quran, tengok pula menantu kita laki-laki kahwin dengan anak dara kita, anak 2-3 orang dah, kita pun dapat cucu 2-3 orang dah, hasil perkahwinan anak kita dengan menantu kita laki-laki itu. Tak pernah tengok pun menantu baca Quran, suruh menantu kita baca Quran. Tak pernah tengok pun anak perempuan kita dah dapat 3 orang anak dah baca Quran, suruh dia baca Quran. Wa tawasau bil haq, yakni wa tawasau bil Quran. Yang terakhir, wa tawasau bis sabr. Yang terakhir apa dia? Wa tawasau
bisor. Nak bagi kita ni terselamat, tak tergolong dalam golongan manusia yang merugi, kita kena buat apa? Buat perkara yang keempat, saling pesan memesan, nasihat menasihati dengan perkara-perkara kesabaran. Tengok kawan kita, kematian isteri. Pasal apa? Isteri dia kena COVID-19. Hantar pergi hospital, pola kanser, masuk hari kedua, ditidurkan. Tidur terus. Masya Allah. Dalam arti kata meninggal dunia. Kita pergi ziarah dia, ucap takziah, pesan kat dia bersabar. Pesan kat dia apa? Sabar. Dia kata sabar apa sabar? Memang perkataan sabar senang nak sebut. Sad, roh, 3 saja huruf. Tapi nak melaksanakan perbuatan sabar itu merupakan satu tuntutan yang amat besar. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Kita pergi ziarah nak tolong orang kena mangsa banjir di Selangor ke, di Pahang ke, ujian ke atas mereka. Tak pernah terbayang Shah Alam, kawasan elit, tiba-tiba rumah tenggelam. Bukan takat rumah, BMW 7 Series bawa keluar seminggu, tenggelam, habis enjin tenggelam. Masya Allah. Camry, Masya Allah, tenggelam juga. Ada yang pakai kereta canggih-canggih, semua tenggelam. 7-8 biji dalam garaj depan rumah tu, semua terhonjok, tenggelam habis. Masya Allah. Bayangkan tengok, rumah besar-besar, perabot-perabot mahal-mahal berjenama, ayak masuk sampai takat tengkok. Tenggelam ke tak tenggelam? Tenggelam habis. Masya Allah. Kereta tenggelam, rumah tenggelam, perabot tenggelam, alat elektronik tenggelam. Tiba-tiba elektrik terputus, bekalan air putus. Cuba tuan-tuan saya nak ajak melani, dalam keadaan kita duduk di Kuala Kangsar ni, na'udzubillah min zalik, tiba-tiba Allah Ta'ala nak uji kita banjir besar. Banjir besar. Bekalan elektrik tak ada, bekalan air tak ada. Lama mana? Tak payah lama, 3 hari 3 malam sudah. Agak-agak macam mana? Lilin pun tak ada spare di rumah. Elektrik pun dah tak menyala dah, apa pun tak boleh pasang dah, bekalan putus. Bekalan air pun tak ada. Sahabat saya dia pergi bagi bantuan 2 kali dah. Saya ada buat collection untuk bantuan orang pakai orang kena banjir sana. Dia kata dia pergi tengok kawasan banjir tu, makcik tu duk bagi tahu, dia kata air naik penuh rumah. Dia pun nak selamat diri dia naik atas bumbung. Naik atas bumbung, dia tolong selamatkan 4 ekor kucing dia. Dia selamat diri dia dengan apa? Bawa kucing 4 ekor naik atas. Masya Allah. Nampak macam lagi? Tiba-tiba tengah duduk berehat, selamatkan diri di atas bumbung rumah, tiba-tiba ular sawah naik. Apa dia? Ular sawah naik besar putih punya panjang. Masya Allah. Ular sawah duk tengok lipong kat makcik tu. Makcik tu apa? Tengok kat ular sawah. Nampak macam mana? Serah kata apa masa tu? Tak ada tempat lain lah melainkan hanya kepada Allah. Dia nak selamatkan kucing 4 ekor, naik atas bumbung, ayak pun penuh di sana. Esok pagi tengok ayak pun mula surut. Masya Allah. Ular tu panggung, tengok ayak pun mula surut. Dia pun berjalan pelan turun. Selamat makcik tu. Alhamdulillah. Allah uji mereka sampai tera tu. Abang tu dia pergi hantar, pergi dengan Highland 4-5 biji geruk Pulau Pinang tu. Tengok Masya Allah, bila ayak naik ni macam-macam binatang mati. Babi duk tergolek bulat-bulat. Masya Allah. Anjing, Masya Allah, tergolek. Masya Allah. Bayang tengok kalau berlaku di tempat kita. 3 hari 3 malam ayak naik sampai hapus kepala. Kereta tenggelam, rumah tenggelam, bekalan elektrik pun putus, ayak pun tak ada. Masa tu kita nak minum ayak apa? Gemak nak minum ayak, babi duduk tergolek tau. Masya Allah. Pakcik nak buang ayak besar, tak mana, 3 hari 3 malam. Masya Allah.
Boleh fikir tak? Tak boleh fikir. Tapi Allah Ta'ala uji mereka. Kita pergi ziarah mereka, di samping bagi sumbangan, kita buat apa? Pesan, watawasau bil haqqi watawasau bis sabr, insyaAllah. Jadi jam sudah menunjukkan hampir pukul 9. Esok pagi saya ada kuliah subuh di Bataus, maka saya mohon untuk berhenti dulu. Di luar sana ada doa untuk anak-anak kita nak memulakan pengajian sekolah dah. Boleh ambil doa tu, tolong bagi ke anak-anak cucu kita. Yang kerja cikgu ambil banyak-banyak, yang kerja nurse ambil banyak-banyak, yang kerja bomba ambil banyak-banyak, pergi bagi tempat-tempat kita bagi sumbangan. Dan moga-moga Allah menggolongkan kita dalam golongan orang-orang yang beriman, orang-orang yang beramal saleh, yang berpesan dengan perkara kebenaran, dan tergolong dalam golongan hamba-hamba Allah yang digelar sebagai golongan as-sabirin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Wadud, di malam hari yang penuh dengan keberkatan ini, hamba-hambamu ini memohon keampunan daripadamu, Ya Allah. Ampunkanlah atas segala dosa-dosa kami, dosa-dosa ayah-ayah dan ibu-ibu kami, dosa-dosa datuk nenek moyang kami yang terdahulu, dosa-dosa isteri-isteri dan kesemua anak-anak menantu kami, dosa-dosa cikgu-cikgu kami, dosa-dosa ustaz-ustaz dan ustazah-ustazah kami, dosa-dosa tuan-tuan guru kami yang pernah mendidik, mengajar, mentarbiah dan mengasuh kami, Ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kubur-kubur ibu bapa kami semua sebagai taman-taman syurga-Mu. Janganlah Engkau jadikan kubur mereka sebagai lubang-lubang neraka-Mu, Ya Allah. Lembutkanlah hati-hati kami yang keras ini, jinakkanlah nafsu-nafsu kami yang liar ini, Ya Allah. Allahumma khtim lana bihusnil khatimah ولا تختم علينا يا الله بسوء الخاتمة وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.